Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih lagi memberi kesempatan kepada kita sama-sama dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini, dan insya-Allah pada pagi ini Panitia Pendidikan Islam Sekolah Kebangsaan Syekh Hussein 13 akan mengadakan wacana ilmu yang bertajuk Panduan Mendidik Jiwa Manusia yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Abdul Rahim bin Muhammad Nasir. Jadi yang pertamanya saya ucapkan yang berbahagia Tuan Haji Abdul Rashid bin Haji Mat Ihsan selaku Guru Besar Cemerlang SK Seksyen 13, seterusnya para pentadbir, para guru-guru, rakan-rakan guru yang dirahmati Allah SWT, seterusnya para penonton wacana ilmu Panduan Mendidik Jiwa Manusia ini. Mudah-mudahan pada pagi ini Allah kurniakan kesihatan kepada kita untuk mendengar sedikit perkongsian daripada Al-Fadhil Ustaz Abdul Rahim bin Muhammad Nasir. Jadi insya-Allah sebelum kita mulakan wacana ilmu kita, saya menjemput yang berbahagia Al-Fadhil Tuan Haji Abdul Rashid bin Haji Mat Ihsan selaku Guru Besar Cemerlang SK Seksyen 13 untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang dihormati para pentadbir SK Seksyen 13 Sekolah Kluster Cemerlang, guru-guru serta para pendengar yang dihormati sekalian, tidak dilupakan iaitu Ustaz Abdul Rahim bin Muhammad Nasir selaku penceramah pada kali ini. Dan syukur pada hari ini kita dapat sama-sama dalam satu majlis program dianjurkan oleh Panitia Pendidikan Islam, tahniah pada Panitia Pendidikan Islam, di mana kita dapat maklum kita bersama dalam bulan Ramadan, dan insya-Allah kita hampir pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dan diharapkan kita sama-sama dapat mendapat dan ganjaran pada bulan-bulan Ramadan pada kali ini. Baik, untuk ini kita ada sedikit perkara yang akan dimaklumkan. Baik, pertama kita tahu setiap tahun pada 17 Ramadan mengikut kalender Hijrah kita akan mengadakan berbagai program, berbagai aktiviti bagi mengenang kembali sejarah turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, namun tahun ini semuanya sangat berbeza. Kita tahu kita dalam keadaan yang sedang jaga, di mana kita dipadai oleh COVID-19, tapi situasi ini tidak menghalang dan bukan alasan untuk tidak meraihkan sebutan yang seperti ini. Sebaliknya, dia diraihkan dengan nama baru iaitu dengan tadarus Al-Quran dilakukan secara sendiri dalam talian ataupun bersama keluarga di rumah masing-masing, dan sekaligus menghayati kemuliaan
bulan Ramadan. Tidak seperti sebelum ini kita rayakan sama, kita berhimpun, dan kali ini agak berbeza. Dan harapkan amalan-amalan seperti ini dapat memperbanyakkan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Bulan Ramadan kali ini. Baik, Al-Quran bukan hanya sekadar kitab suci, tetapi terisi juga dengan janji Allah SAW. Bukan sekali yang punya, Al-Quran juga merupakan penawar hati bagi hati-hati buat jiwa yang bergelar hamba. Al-Quran merupakan kalimatullah pada yang paling teragung. Tidak ada mana-mana kitab yang bukan yang boleh menandingi. Baik, samping itu Al-Quran bukan sekadar untuk dibaca, tapi menuntut kita supaya beramal dengannya, dengan mukjizat Al-Quran dan dapat mampu berubah dan menuntunkan perjalanan kehidupan seharian hamba ini. Baik, di sini saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada panitia pendidikan Islam, dan insyaAllah selepas ini kita ada mendengar ceramah oleh Ustaz Ibrahim, dan cuba kita hayati, dan moga-moga pada bulan Ramadan ini Allah akan mengangkat sifat yang lebih baik dan menanamkan sifat yang lebih mendalam dalam hati untuk beramal dengan Al-Quran. Dengan ini saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Abdul Rashid bin Haji Mak Ihsan selaku Guru Besar Cemerlang SK Seksyen 13 atas ucapan alu-aluan beliau tadi. Jadi insya-Allah seterusnya kita akan terus kepada sesi wacana ilmu kita pada pagi ini yang bertajuk Panduan Mendidik Jiwa Manusia. Jadi sebelum kita pergi kepada wacana ilmu tersebut, suka untuk saya memperkenalkan penceramah kita pada pagi ini, iaitu Al-Fadil Ustaz Abdul Rahim bin Muhammad Nasir. Beliau berumur 26 tahun, pernah menuntut di Universiti Al-Azhar Mesir pada tahun 1993 hingga 1998. 1993 saya baru lahir. Jadi beliau mempunyai ijazah sarjana muda syariah Islamiah di Universiti Al-Azhar, dan beliau menjadi penceramah bebas sejak 1998 hingga kini. Beliau juga menjalankan tugas sebagai mutawif haji dan umrah. Jadi siapa-siapa yang berminat untuk pergi haji selepas COVID-19 ni boleh menghubungi Ustaz Abdul Rahim bin Muhammad Nasir. Jadi insya-Allah tanpa membuang masa lagi, saya mempersilakan Al-Fadil Ustaz Abdul Rahim bin Muhammad Nasir untuk menyampaikan perkongsian beliau dalam wacana ilmu panduan mendidik jiwa manusia. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala akibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alaz zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq
wa anta khairul fatihin, amma ba'du. Terima kasih kepada pimpinan majlis kita pada pagi ini, Al-Fadhil Ustaz Omar, yang diraikan juga kepada Tuan Haji Abdul Rashid bin Haji Mat Ehsan selaku Guru Besar Cemerlang Sekolah Kebangsaan Seksyen 13 Shah Alam, pada semua guru-guru, daripada semua panitia yang bersama pada pagi ini, juga diucapkan selamat pagi, salam sejahtera kepada barangkali juga ada guru-guru yang bukan di kalangan beragama Islam, selamat pagi. Dan kepada semualah yang sama-sama menonton live Facebook kita pada pagi ini, kita doakan mudah-mudahan perjalanan majlis ilmu ini akan berjalan dengan lancar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya saya kira saya bukanlah orang yang paling layaklah untuk berkongsi di hadapan semua guru-guru. Kebetulan takdir Allahnya saya dijemput untuk menyampaikan kuliah ini oleh sahabat, ialah sahabat sekolah saya dulu, Ustazah Mas Linda, ataupun nama popularnya Kak Mas lah, ya, yang saya dengar tadi. Beliau lah yang menjemput saya sebenarnya, dan alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bersama. Dan saya telah diperkenalkan tadi oleh Fadil Ustaz Omar. Cuma macam saya terdengar tadi Ustaz Omar sebut nama umur saya 26 tahun. Saya rasa macam muda sangat kot. Kan, yang saya tulis tu 46 tahun. Kan. Jadi mungkin lapar kot pagi-pagi ni, jadi tak apa nampak tu nombor 2 dengan nombor 4. Kan. So umur saya 46 tahun sebenarnya, sebaya dengan Ustazah Mas lah. Ya. Jadi tak apalah, itu selingan aja, tak ada apa-apa masalah yang tu. Kan. Biar orang nampak kita lebih muda daripada usia, tak apa tak. InsyaAllah. Baik, sahabat semua, guru-guru yang saya kasihi sekalian, pagi ini kita nak sembang-sembang sikit tentang panduan mendidik jiwa manusia. Panduan macam mana kita nak didik jiwa manusia. Sebab muslimin muslimat, guru-guru sekalian, sahabat semua, perkara yang paling utama dalam hidup kita ialah dalaman berbanding luaran. So dalaman itulah disebut sebagai jiwa, yang disebut sebagai roh, yang disebut sebagai dalaman, jiwa tak, dia panggil roh, dipanggil hati nurani, dalaman, benda dalam. Dan benda dalam inilah yang pernah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadil mudghah. Ketahuilah, kata Nabi, sesungguhnya dalam tubuh manusia itu ada seketul darah, atau dipanggil segumpal darah. Iza solahat solahal jasadu kullu. Apabila baik darah itu, elok darah itu, maka akan eloklah seluruh anggota jasad, seluruh perlakuan tubuh manusia. Wa iza fasadat fasadal jasadu kullu. Dan kalau rosak jasad itu, ataupun kalau rosaknya gumpalan darah itu, tak elok, dia busuk ataupun tidak elok, maka akan rosaklah seluruh anggota tubuh, akan rosaklah seluruh perlakuan tubuh.
itulah dia apa yang disebut sebagai hati manusia, kata Nabi. Hati kita. Kalau elok hati, insya-Allah luarannya elok. Kalau rosak hati, insya-Allah juga luarannya akan jadi rosak juga. Baik. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Yang kita nak sembang-sembang lah ya. Minta maaf. Kita santai-santai lah, janganlah muka tu serius sangat kan. Kita pun dah, yalah, walaupun saya tahu PKP dilanjutkan kan sampai 9 Jun. Ramai orang sedih tak boleh balik raya di kampung kan. Untunglah yang kampungnya senegeri, bolehlah lari-lari sekejap. Macam saya nak kena balik Langkawi, jauh, memang tak lepas lah. Baik, sahabat sekalian, kita jangan stres sangat pagi ni dah. Buat-buat tenang. Kita santai-santai sajalah, ala macam sembang-sembang kan. Tapi sembang-sembang yang orang kata bermanfaat lah, insya-Allah, mudah-mudahan. Baik. So, hati ini dalam tubuh kita ni, Rasulullah kata dia jadi satu remote. Satu remote control yang menggerakkan perjalanan jasad kita. So, bila perbincangan kita hari ini mendidik jiwa manusia, itulah sebenarnya pendidikan awal yang dipanggil mendidik hati. Kita nak didik hati. Didik hati ni, sahabat, guru-guru sekalian, tenaga pengajar sekalian, para pendidik sekalian yang saya kasihi, mendidik hati manusia ini bukan cerita yang senang. Ya, kan? Ini bukan cerita mudah. Saya minta maaf sebut bahasa yang selalu orang kata, lebih senang nak jaga lembu atau kambing sekandang. Kan? Senang nak jaga. Kita nak jaga anak murid, anak didik kita satu kelas. Satu kelas sekarang ni ada berapa orang? Biasa standard, kalau dulu masa zaman kita dulu, tahun 93, saya pergi Mesir, Ustaz Omar kata dia baru lahir. Maknanya Ustaz Omar lah yang 26 tahunnya. Yang mudanya tak. Jadi kalau kita sekolah dulu-dulu, zaman saya lah, 81 saya darjah 1. Masa itu satu kelas ada 30 orang murid kan. Satu kelas 30 ke 40 lah average, lebih kurang tak. Jadi kita nak jaga, nak didik satu kelas yang 40 orang, 30 orang ni, Allahu Akbar, sahabat sekalian. Ini bukan benda senang. Sebab bila 40 orang, dia ada 40 kepala. 40 kepala, dia ada 40 perangai. 40 watak. Kan? Yang berbeza-beza. Ultraman ada, Doraemon ada, Pokemon ada, Keluang Man ada, Spiderman, semua ada. Kan? Apa lagi? Omah Hana, macam-macam lah. Upipin, semua watak tu dia ada lah. Anak-anak kita. Jadi, kita nak didik 40 orang yang kepala mereka ni pun macam-macam background, macam-macam perangai. Itu nak kena sabar tu. Kan? Sebab tu saya memang salute, saya memang tabik siapa yang memilih profession perguruan atau pendidikan. Kan? Yang jadi cikgu, yang jadi ustazah, yang jadi ustaz, yang jadi teacher, yang jadi sir, apa sajalah. Dalam dunia pendidikan, anda semua memang terbaik lah. Dan bagi kita orang Islam, khususnya bila kita memilih karakter atau kerjaya menjadi guru ini, insya-Allah dari sudut ganjaran pahalanya, masya-Allah, sangat besar, sangat banyak, sangat berpanjangan. Percayalah. Kan? Bayangkan cikgu-cikgu sekalian, guru-guru sekalian, bayangkan pahala cikgu-cikgu kita yang masa kita tadika dulu. Kan? Cikgu yang mengajar kita ABC, alif, bata, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mereka mungkin dah meninggal, cikgu-cikgu dulu-dulu kan, lama dah, 30-40 tahun dulu. Tapi bayang pahalanya, sebabkan 1-2 huruf yang mereka ajar pada kita, kita jadi manusia yang baik. Kita jadi manusia yang berguna kepada negara, masyarakat dan sebagainya. Maka sebenarnya Nabi dah sebut, ilmun
yuntafa'u bihi. Antara benda yang membawa pengaliran ke dalam kubur, pahala yang berpanjangan, ilmu yang kita manfaat. Jadi jangan menyesal memilih kerjaya sebagai pendidik, sebagai guru dan sebagainya, sebab anda adalah manusia-manusia yang sangat hebat sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Tadi saya tertarik dengan apa yang guru besar kita sebut tadi tentang Al-Quran. Satu-satunya ialah kita kata kitab yang paling terbaik dalam dunia. Kitab yang paling sempurna, yang paling hebat, yang segala-galanya, apa juga permasalahan hidup manusia, jalan penyelesaian utamanya ada dalam Al-Quran. Sebab Quran ni Allah buat turun, macam baru ni kita sambut nuzul Quran kan. Nuzul Quran maknanya sejarah penurunan Al-Quran. Allah buat turun daripada Lauh Mahfuz, daripada Lauh Mahfuz, Allah buat turun ke langit dunia kan. Allah buat turun ke langit dunia ini, kemudian diturunkan pula kepada Nabi SAW. Kita kata secara berperingkat-peringkat, secara berdikit-dikit selama 23 tahun. Kenapa kata ulama Al-Quran tidak diturunkan gedebuk? Gedebuk, boleh faham tak? Seketul lah. Kenapa Quran tak turun? Kedada Nabi bam sekali 30 juz. Kenapa tidak turun 30 juz terus, 6,000 ayat lebih? Tetapi kenapa Allah berdikit-dikit? Turun tu sikit-sikit, sikit-sikit, berdasarkan peristiwa, berdasarkan soalan yang sahabat tanya kepada Nabi SAW. Kenapa turun sikit-sikit selama 23 tahun? Jawapan dia ialah, ini jawapan mudah lah kalau kita nak relate dengan tajuk kita, panduan mendidik jiwa manusia. Kenapa dia proses tu 23 tahun? Sebab itulah Allah nak tarbiyah kita, nak didik manusia bukan sehari dua. Nak didik manusia jadi baik, jadi betul-betul manusia, dia bukan sehari dua. Kan? Quran pun turun 23 tahun. Maknanya 23 tahun, 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah, sampailah Rasulullah meninggal dunia ataupun wafat. 23 tahun itu proses Allah mendidik jiwa para sahabat. Jadi kita nak didik anak, kita nak didik masyarakat, kita nak didik ahli keluarga kita khususnya. Ini bukan, minta maaf sebut, ini bukan sehari dua punya cerita, ini bukan sekolah rendah punya cerita, dia akan bersambung ke sekolah menengah, dia akan menyambung ke universiti dan seterusnya. Itu proses. Sebab itu Quran tu Allah buat turun sikit-sikit. Sebab Allah nak ajar, nak didik jiwa manusia ni, dia kena step by step, step by step, step by step. Kan? Dia bukan boleh main raduk, boleh main harung macam tu saja. Baik. So far suara saya semua clear elok nah. Kalau tak dengar kan bagi tahu. Sekejap lagi saya bercakap seorang-seorang pula. Saya tengok komen-komen tu nampak macam clear tu. Suara tu macam clear sikit, alhamdulillah. Baik, saya cuba nak ringkaskan macam ni. Panduan kita nak didik jiwa manusia ni, secara ringkasnya saya suka ambil melalui 5 perkara lah. 5 basic. Baik. Ustaz Safwan ada tanya saya ni, Ustaz Rahim guna internet dan handphone apa? Saya sebenarnya internet kat rumah ni memang laju. Bukan laju, dia panggil laju gila dia panggil. Saya langgan package Maxis. Maxis yang apa dia panggil? Fiber tu kan? Yang fiber tu 100 Mbps. Memang laju macam nak kan, sebab saya benda-benda macam ni saya memang
jaga sungguh kan, sebab saya tiap-tiap hari sebenarnya buat live sejak PKP 18 Mac tu. Saya dah start buat live setiap hari tanpa henti. Pagi petang, pagi petang, pagi petang. Kalau Ramadan ni pagi petang lah. Kalau bulan biasa tu pagi dan malam. Kan? Yang bukan Ramadan lah. Jadi kena ada internet yang cun lah. Bagi laju sikit supaya tak blur, tak ada sangkut kan. Tak ada buffering dan sebagainya. Handphone saya pakai Huawei. Huawei apa kita rahsiakan lah. Baik, bergurau lah. Jangan marah, jangan stres sangat. Bawa-bawa tenang. Baik, balik pada yang pertama tadi. Panduan utama kita nak didik manusia sebenarnya adalah melalui Al-Quran. Kita gunakan Al-Quran. Okey, suara semua jelas, alhamdulillah. Kita menggunakan Al-Quran sebab Al-Quran ni Allah kirim untuk didik hati manusia. Ya. Nanti untuk yang guru-guru bukan Islam, saya minta maaf, saya sebut yang ini dulu, panduan untuk kita orang Islam ni dulu. Nanti kita akan relate untuk non-Muslim macam mana. Dia boleh combine sekali, insya-Allah. Baik. Quran ni, kita boleh guna Quran untuk didik jiwa. Sebab Allah sebut dalam ayat dia, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah kata Allah, dengan kita banyak mengingati Allah, banyak berzikir, banyak ingat pada Tuhan, Allah jamin hati manusia akan jadi tenang. Banyak ingat Allah, hati akan jadi tenang. Jadi untuk kita mendidik jiwa manusia dengan ketenangan, kita kena serapkan masuk apa yang dipanggil sebagai ayat-ayat Allah. Balikkan manusia kepada agama, kepada Tuhan. Sebab itu dalam hadis disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwaluddin ma'rifatullah. Awal hidup beragama mestilah ajak manusia kenal Tuhan, kenal Allah. Kan? Sebab manusia ni bila dia betul-betul kenal pada Tuhan, insya-Allah hidupnya akan beres, hidupnya akan selamat, hidupnya akan berpaksi ke arah jalan yang betul. Sebab itu Al-Quran ini dia sangat memberi satu pendidikan yang terbaik kepada jiwa manusia. Kan? Macam kita tengah kelang kabut, berserabut dengan PKP, PKPB dan macam-macam lah yang kita tengok hari ni sampai 9 Jun nanti. Kan? Kita kena balik pada agama, balik pada Quran, tenangkan jiwa kita dengan baca Quran. Sebab Quran ni dia boleh membentuk dan mendidik jiwa masyarakat, jiwa manusia. Kita bagi contoh. Zaman Nabi SAW di antara manusia yang dianggap paling samsing lah pada zaman itu lah, paling gangster, paling ganas, paling degil, orang kata kepala batu punya jenis samsing lah, macam tu dah, iaitu Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ni, sahabat, guru-guru sekalian, kita pun tahu dah, ini saya review ringkas-ringkas je. Sayyidina Umar ni macam mana nak sebut dia memang sampai pada satu level dia benci pada Nabi dan Islam yang Nabi bawa tu, sampai pada tahap level dia tu dia tak apa dia panggil, dia tak boleh dengar nama Nabi itu sendiri. Sampai tahap bencinya pada Nabi, dia dengar nama Nabi dia tak boleh. Dia tak boleh. Datang apa orang kata, naik darah dia menyirap, naik angin, masuk anturaya semua sekali lah. Kan? Dia dah jadi tak ketahuan. Dia tak boleh dengar nama Muhammad bin Abdullah, dia tak boleh. Kalau dia dengar je dia menggelegak aja kan, naik jantung dia. Macam tu dah. Akhirnya satu hari dia tak boleh tahan. Dia kata apa nak jadi, hari ni aku nak bunuh Nabi. Tu je, aku nak bunuh Muhammad. Aku tak mau cakap banyak lah.
Jadi apa jadilah. Hari ni aku nak bunuh Muhammad. Dia dah melampau sangat. Macam tu. Akhirnya kita tahu separuh perjalanan bila dia nak pergi jumpa Nabi tu, takdir Allah, dia bertemu dengan satu orang. Orang ni tanya dia, wahai Omar, kamu nak ke mana? Dia kata, aku nak pergi bunuh Muhammad. Dia kata, tak sah. Kau pergi tengok dulu adik perempuan kamu, namanya Fatimah. Omar ni ada adik perempuan, namanya Fatimah binti Al-Khattab. Itu adik perempuan Sayyidina Omar. Kawan ni kata, kau pergi tengok adik kau. Aku dengar adik kau dah masuk Islam. Pergi settlekan dia dulu. Omar pun tarik gear reverse, patah balik, pergi rumah adik dia, Fatimah. Yang ketika itu Fatimah sedang belajar Al-Quran dengan seorang sahabat yang bernama Khabbab bin Al-Arad radhiyallahu anhu. Ringkas cerita, Omar pergi rumah adik dia buka pintu, Omar tak cakap banyak, pang sekali, dia lempang adik dia. Yalah, Sayyidina Omar punya tangan, tuan-tuan, memang tangan kerah punya. Kan? Sampai tercabut ni, anting-anting yang dipakai oleh adik dia, tercabut, punya kuatnya, tempeleng Sayyidina Omar tu, dan berdarah hidung adik dia. Lalu, macam terhamburlah, ataupun terlerailah mashaf, yang ketika itu Quran belum dibukukan lagi, baru ada tulis atas kertas-kertas, atas pelepah tamar daun-daun kayu saja. Maka Omar pun ambil, dia tertengok beberapa ayat dalam permulaan surah Taha, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa, sampailah beberapa ayat, Omar tengok, akhirnya Allah ketuk hati dia, Allah campak hidayah. Itu bayang, sekeras hati Sayyidina Omar pun boleh runtun, boleh cair, boleh runtuh dengan beberapa ayat Quran saja. Takkanlah kita ni sahabat yang dah Islam, takkan kita baca Quran tak rasa apa-apa tak? Itu rasa lagi penat jawabnya. Jadi itu ringkasannya. Saya minta maaf mengejar masa juga ni. Tak kira kan meleret-leret. Saya minta maaf. Baik, itu ringkas. Pertama, kita didik manusia dengan ayat-ayat Quran. Yang kedua, dengan hadis atau sunnah. Dengan hadis-hadis Nabi ataupun dengan perlakuan-perlakuan pendidikan yang pernah dibuat oleh Nabi SAW. Contoh, macam mana akhlak Nabi dengan jiran. Walaupun jirannya itu Yahudi kan, memusuhi Nabi, tetapi Nabi layan elok. Dalam riwayat menyebut, ada seorang jiran Nabi itu perempuan berbangsa Yahudi, sangat benci dengan Nabi. Tiap-tiap hari dia letak sampah depan pintu rumah Nabi. Nabi nak keluar je tengok ada sampah. Nabi tahu dah perempuan Yahudi itu yang buat. Nabi ambil, Nabi buang elok-elok dalam tong sampah dan sebagainya. Besok keluar rumah lagi, Nabi tengok, ada sampah lagi. Nabi tahu Yahudi itu yang buat. Akhlak Nabi, ambil, buang ke tepi. Begitulah hari-hari seterusnya, sampailah satu hari, Nabi keluar-keluar, sampah tak ada. Kan? Nabi tengok, pelik pula, tak ada sampah. Patutnya ada sampah tu, pelik tak? Yang ini tak ada sampah pula, Nabi rasa pelik. Nabi kata, mana sampah ni tak ada? Tak apalah, Nabi pun terus berjalan tak? Terus pergi semayang semua ke masjid. Sampai di masjid, sahabat bagi tahu, wahai Rasulullah, hari ni kamu keluar sampah tak ada. Kamu tahu pasal apa? Nabi kata, aku tak tahu. Jawab dek sahabat, jiran kamu tu sedang sakit. Jiran Yahudi yang jahat tu sedang sakit. Lalu Nabi dengar, bergegah balik, ambil segelas susu, Nabi pergi ziarah dia. Tengok akhlak. Ini mendidik dengan akhlak. Kita boleh tonjolkan akhlak yang terbaik. Akhirnya, tuan-tuan, sahabat, cikgu sekalian, kalau kita lah jiran jahat macam tu lah, hari-hari buat nanya ke kita, dengar-dengar dia sakit, agak-agak mulut kita keluar perkataan apa? Alhamdulillah, eloklah kau sakit lah, mati pun lagi bagus lah. Minta maaf lah, itu kalau kita tak. Iman lemah ni, jenis nafsu kuat ni.
Nabi dengar-dengar, bergegah balik, ambil susu segelas, pergi ziarah perempuan itu. Terkejut dia. Dia tengok, Muhammad datang. Pergi ziarah aku pula, bagi segelas susu lagi, doakan aku sihat. Akhirnya, Yahudi tadi memeluk Islam. Sahabat, ini cerita mendidik dengan akhlak. Itu kita kena belajar tu. Itu tujuan belajar sirah Nabi. Supaya kita kenal Nabi itu macam mana. So kita boleh tiru akhlak Nabi dengan jiran. Akhlak Nabi dengan mendidik anak isterinya. Dengan isteri-isterinya. Akhlak Nabi dengan sahabat dia macam mana. Akhlak Nabi dengan kedutaan-kedutaan wakil negara-negara luar yang datang masa Nabi jadi Perdana Menteri Madinah. Macam mana akhlak Nabi dengan musuh. Macam mana akhlak dengan family. Akhlak dengan alam. Akhlak dengan binatang. Segala-galanya ada pada jasad ataupun batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah. Itu hebatnya Nabi. So kita kena didik manusia. Nak didik manusia mesti dengan akhlak yang baik. Memang penat lah. Memang penat. Sahabat, ibu-ibu, tuan-tuan, guru-guru sekalian. Memang penat. Kita nak didik manusia ni. Allahu Akbar. Kita tak usah cerita lah. Nak jaga satu kelas ada 40 orang pelajar kan. Kita nak jaga anak 5 orang di rumah pun. Allahu Akbar. Hilang sabar dia buatnya tak. Mak boleh jadi Ultraman tu. Jangan buat main. Kan? Hilang sabar. Nampak? Tapi itulah sebenarnya aturan yang Allah dah letak. Nak didik, nak ketuk hati manusia, nak bentuk manusia supaya berubah. Allahu Akbar. Kita tak boleh buat seorang. Kita kena buat sama-sama, berkelompok, berjamaah, satu sekolah sama-sama, dan yang penting doa dan munajat kita serta tawakal kita bila kita jadi orang Islam, berserah kita pada Allah. Ya Allah, aku dah didik dah anak bangsa aku ni, yang lain aku serah pada Engkau ya Allah. Itu je lah. Kita nak didik macam mana lagi? Tak, kita boleh didik sekadar mana yang kita mampu didik. Itu saja. Dengan pertama melalui Quran tadi, yang kedua melalui akhlak. Akhlak kita tunjukkan satu akhlak yang baik, kan? Saya dengar baru ni kita share sikit lah. Baru ni saya tengok live kan, tiap-tiap hari ustazah kan banyak buat live kan, musim-musim PKP. Saya tengok Ustazah Asma Harun dengan Ustazah Nur Hafizah Musa, atau kita panggil Kak Cik bahasa dia kan. Jadi Ustazah Hafizah Musa ni dia cerita pengalaman dia pergi Terengganu, dia pergi berceramah di Terengganu dengan Ustaz Said Nur Hisham Tuan Padang. Kawan-kawan saya jugalah, ustaz-ustaz ni semua kan. Jadi dia kata masa dia pergi Terengganu tu, program tu di sekolah rasanya, di sekolah. Dan dia dijemput untuk hadir satu majlis macam makan-makan lah sebelum program kan. Jadi Ustazah tu pergi. Jadi seronok lah cikgu-cikgu dengan guru besar dia kan. Tapi bila dia amati betul-betul, rupa-rupanya guru besar dia buta. Mata dia buta. Dan bila sembang-sembang, dia kata sebelum ni dia boleh tengok. Tapi tak tahulah, takdir Allah dia demam ke kok mana tak tahulah. Tiba-tiba saraf mata dia rosak. Akhirnya jadi buta kedua-dua mata dia. Dan dia tetap meneruskan tugasnya sebagai guru besar. Dan di sekolah, yang jadi tongkatnya anak dia. Anak dia akan bawa dia pergi ke mana-mana. Cuma saya nak share satu benda yang Ustazah Hafizah Musa cerita baru ni. Dia kata, sampaikan tahap, bila dia berjalan daripada katalah kereta sampai ke sekolah ke apa, berjalan ke mana-mana, bila jumpa je sampah, anak dia kata, ayah, depan ni ada sampah ayah. Ada kotak, ada tisu, ada plastik, ada apa sampah. Dia akan suruh anak dia berhenti dan dia sendiri yang buta tadi, dia yang ambil sampah tu dan buang. Bila Ustazah tanya, kenapa Tuan Haji buat macam tu? Dia kata, Ustazah, kita kena tunjuk akhlak yang baik.
kepada anak-anak didik kita. Nampak? Allah, tuan-tuan, ibu-ibu, sahabat sekalian, saya dengar cerita tu saya rasa, ya Allah, hai. Kan, rasa hiba, rasa sayu, rasa teruja pun ia juga. Macam mana satu orang yang Allah cabut nikmat pandangan mata, tapi boleh didik anak muridnya setakat mana yang dia mampu. Punya hebat. Bayangkan kita yang boleh melihat, kita yang masih boleh berjalan dengan baik, kita yang ada tenaga, yang ada tahap kesihatan yang terbaik setakat hari ini, insya-Allah. Sepatutnya lebih lagi pendidikan dari sudut akhlak yang kita boleh tunjuk, insya-Allah. Baik, sahabat, guru-guru yang dirahmati Allah sekalian. 2, saya ringkas ya. Nombor 3, dia ada 5 semua. Nombor 3, apa panduan kita nak guna untuk mendidik anak-anak bangsa kita sendiri ataupun anak-anak didik kita. Yang ketiga ialah ilmu dunia. Ilmu dunia yang kita ada, ilmu-ilmu yang kita ada, kan? Yang kita belajar dulu ada ilmu, kalau zaman saya sekolah dululah, ada ilmu tata rakyat, kan? Tata rakyat, pendidikan jasmani dan tata rakyat. Subjek yang kita suka lari keluar. Malas nak belajar masa tu kan. Zaman-zaman nakal dulu. Jadi ilmu tata rakyat ni dia didik kita kan. Macam mana nak mintas jalan. Saya ingat lagi. Kan, turun bas sekolah, tengok kiri, tengok kanan, tengok kiri balik. Dia ajar gitu. Macam mana nak beratur kat kantin, nak beli makanan, nak makan, basuh tangan, berdoa. Itu dipanggil ilmu tata rakyat. Ilmu pendidikan. Ilmu dunia yang tak kira lah, termasuklah dipanggil ilmu-ilmu motivasi ke, psikologi ke, apa sahaja ilmu yang kita boleh guna untuk mendidik anak-anak didik kita menjadi manusia yang baik. Dan sahabat sekalian, harus kita ingat, mendidik anak-anak ini mestilah menggunakan kalam atau perkataan yang baik-baik, yang mudah difahami, yang sesuai dengan jiwa anak kecil itu. Kan? Sebab ulama kata macam ni, kita mendidik anak-anak sesuai dengan zaman dia. Boleh faham? Ulama cakap. Bukan saya cakap ni, saya quote saja kalimah yang ulama pesan. Nak didik anak, kena didik dengan sesuai dengan zaman dia. Zaman saya dulu, 80-an sebagai kanak-kanak, zaman itu zaman galah panjang, zaman konda-kondi, zaman main baling selipar, zaman main galak police entry kan, main terjun sungai. Itu zaman saya dulu. So dididik anak zaman itu, cara zaman itu. Hari ni zaman canggih, zaman gadget, lebih mencabarlah, zaman internet, zaman ISRO, zaman teknologi 5G dan sebagainya. Kena follow zaman. Kita nak didik anak, kena follow zaman dia hidup tu macam mana. Dia zaman PUBG, kan, saya tak pernah main tu PUBG, saya main game lain. Ada jugalah main game tu kan, hilang penat sikit. Game bodoh-bodoh je lah, kita reti pun. Jadi hari ni zaman PUBG, zaman tak apa-apa lagi lah, TikTok, zaman YouTube. Kita pula cerita kat anak kita galah panjang. Tak masuk. Tak masuk tuan-tuan. Susah nak didik anak macam tu. Dan disebabkan itu, kita pula kena reti teknologi juga. Itu kata Syekh Ghazali. Bukan Imam Ghazali lah. Imam Ghazali lah. Ulama tasawuf. Ini seorang ulama moden Mesir, namanya Syekh Al-Ghazali, yang masih hidup sehingga hari ini. Apa kata Syekh Ghazali? Dia kata umat Islam mesti bergerak seiring dengan teknologi yang ada. Umat Islam mesti bergerak seiring dengan teknologi yang ada. Kena bergerak seiring, makna kena tahu.
Oh ni zaman IT, kena tahu Facebook tu apa, Instagram tu apa, Telegram tu apa, YouTube tu apa, TikTok tu apa. Kena tahu, kena ambil tahu. Jangan tak tahu satu habuk pun. Kan? Bahaya macam tu. Kita kena iring, kena tahu. Kena seiring dengan teknologi yang ada. Jangan tertinggal maklumat. Sekarang ni orang dah 5G. Kita baru 3G. Lambat kan? Tinggal belakang. Kura-kura, jauh ke belakang. Kan? Orang dah naik buruk lah. Kita baru naik kancil. Kancil pula dah naik. Apa tu? Naik kuda lah. Lambat lah. Orang dah laju 5G lah. Laju gila. Kita slow je. Lepas tu buffering pula. Lepas tu hang pula. Letih tak. Dia kena seiring. Kan? Mendidik anak ni, dia kena seiring dengan teknologi atau zaman itu. Sebab itu, ilmu dunia kita boleh terapkan. Dan yang paling penting tadi saya sebut, gunakan kalimah-kalimah atau perkataan-perkataan yang baik. Sebab anak-anak ni dia dengar dan dia ikut dan dia faham dengan cepat. Dia belajar melalui tengok tau. Dia tengok apa mak ayah dia buat di rumah. Dia tengok. Dan dia akan ikut. Kan? Dia akan ikut apa cikgu dia buat di sekolah. Dia akan ikut. So, pastikan kita bercakap, mendidik dengan kalimah yang baik. Ini mungkin pakar psikologi boleh turun ilmu. Saya bukan bidang itulah. Kan? Saya tak reti sangat nak jadi pakar motivasi pula pagi ni. Bukan. Itu bukan kemahiran saya lah. Saya pandai, bukanlah pandai. Saya boleh bersyarah, bercakap macam ni boleh lah kan. Sikit-sikit lah kita share-share. Jadi nak sebutnya, dalam Islam sendiri, kita belajar setiap butiran perkataan kita jadi doa kan. So, dalam mendidik anak-anak, sahabat, cikgu-cikgu sekalian, baik anak kita sendiri di rumah atau anak-anak didik kita di sekolah, maka pastikan perkataan yang kita lontarkan adalah perkataan yang baik, kerana itu juga menjadi doa pada sisi Allah. Betul saya cakap. Semua orang tahu benda tu. Perkataan itu menjadi doa. Kan? Dia akan jadi doa. Saya share satu pengalaman ya. Ini pengalaman lah. Kita share lah. Sekali tu saya dijemput menyampaikan ceramah di apa tu? Okey, insya-Allah nanti mana-mana soalan-soalan yang ada tu saya cuba jawab lah kat ujung-ujung kejap lagi ni, kat pukul 11 nanti. InsyaAllah. Sekejap. Okey. Tolong onkan switch. Okey. Sorry. Iklan sekejap. Laptop nak habis bateri pula. Kita onkan switch tu. Bagi nyawa sikit. Baik. Sahabat yang dirahmati Allah. Saya share sikit pengalaman. Saya nak cerita bahayanya mulut. Saya dijemput untuk sampaikan satu kuliah yang dianjurkan oleh Persatuan Warga-Warga Pencen Wilayah Persekutuan. Geng-geng Pencen lah. Jadi, saya pun pergi. Kebetulan sampai awal. Sebelum saya tu ada seorang pakar motivasi lah. Dia daripada Negeri Sembilan kalau tak silap. Jadi slot dia tu masih berlangsung lah. Jadi saya pun sampai, saya duduk, saya dengar lah dulu. Kita pun timba ilmu lah sikit. Kita kongsi ilmu juga. Jadi, apa yang berlaku, saya ingat lagi sampai hari ni. Pakar motivasi ni dia cerita tau. Dia kata, dia kata apa? Dia kata, saya pernah buat survey kepada 100 orang pelajar sekolah rendah. Ni lah macam SK Section 13 ni kan, sekolah rendah. Saya pernah buat survey, dia kata, kepada 100 orang pelajar sekolah rendah. Dia kata sebab apa saya pilih pelajar sekolah rendah? Dia kata sebab lebih jujur lah. Kan budak-budak sekolah rendah ni dia lebih jujur dan lurus jawapannya berbanding sekolah menengah.
Sekolah menengah ni dah banyak kona-kona baring, kona lipat, cilok-cilok sikit kan. Dia dah banyak kona-kona tu. Temberang dia banyak. Sekolah rendah ni tanya apa pun dia mesti jawab jujur punya. Kan? Tanya, mak kat rumah semayang? Tak ustaz, katanya. Jujur saja jawab. Mak dah malu besar kat rumah dah. Kan? Anak mesti jawab jujur punya. Jadi dia kata saya buat survey 100 orang pelajar. Soalan saya tanya ke budak-budak ni, dia kata tuliskan apa perkataan-perkataan yang mak ayah kamu pernah ucap pada kamu, pernah marah pada kamu, yang kamu ingat sampai hari ini dan mungkin sampai bila-bila. Itu soalan survey yang dibuat oleh pakar motivasi itu. Lalu dia kata 100 orang pelajar ni saya bagi kertas seorang selai. Dia bagi seorang selai, bagi pensel, bagi kertas. Lepas tu semua jawapan budak-budak ni dia tunjuk dekat slide. Jadi saya duduk belakang, saya nampaklah tulisan tangan budak-budak. Dia bagi seorang selai tau, kertas A4. Yang lebih mengerikan lagi, ada pelajar yang minta tambahan kertas. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, banyaknya lah mak ayah dia maki hamun dia kan, sampai tak cukup kertas keping tu. Dia minta lagi kertas tambahan. Jadi tuan-tuan, saya nak sebut apa yang saya baca dekat skrin tu, yang dipaparkan dekat slide itulah. Saya baca lah. Dia kata mak saya pernah marah saya, engkau ni anak sial. Ini saya nak kata tadi, kita nak didik, jangan, minta maaf ni saya sebut perkataan-perkataan ni bukan nak cakap tak elok ke kotor, tidaklah, tapi kita nak share lah. Ini perkataan biasa, minta maaf sebut di kalangan kita, masyarakat kita. Bila naik angin marah, engkau ni anak sial. Ini yang saya baca ni, engkau ni anak haram. Padahal anak dia tu, kau ni anak beruk. Beruk kalau dengar pun, beruk pun jadi confused lah. Beruk pun pening. Kenapalah makcik ni kan. Kita pula marah anak, kau ni anak beruk. Kau ni anak tak guna. Kecil-kecil tak nak mampus. Besar menyusahkan orang tua. Itu semua ayat biasa tu. Ayat-ayat klise yang orang kita suka sebut. Saya baca tu. Satu-satu budak-budak ni tulis, saya baca. Lepas tu kau ni, macam-macam lah. Anak tak gunalah, anak haram, anak itu, anak ini, semua. Tapi ada satu sahabat sekalian, guru-guru sekalian, bila saya baca, saya pun confused. Saya baca tulisan budak-budak ni, saya pun confused. Tuan-tuan tahu apa dia tulis? Ada budak ni tulis, bapa saya pernah memarahi saya. Bapa saya pernah memarahi saya dengan bapa saya berkata kepada saya. Ini budak ni tulis, dia kata bapa dia pernah marah kat dia. Apa bapa dia marah kat dia? Bapa saya kata kepada saya, "Oi, kepala bapa engkau lah." Tuan-tuan, anak pun confused tu. Bapa marah anak, "Oi, kepala bapa engkau." Anak tengok bapa dia kan, bapa aku ni lah kenapa pula ni. Nampak tuan-tuan? Tak usahlah guna perkataan pelik-pelik begitu tak. Nak marah ke geram sangat-sangat ke, buat-buat bertenang tuan-tuan. Jangan marah beria-ria sangat. Kan, sikit-sikit sudahlah. Guna perkataan yang, alamak bergegar pula. Guna perkataan yang baik-baik. Itu nombor 3 lah. Saya ringkas-ringkas. Pukul 11 lah ni. Timingnya sejam je kan. Kan lama-lama orang muntah pula. Baik, yang keempat, sahabat sekalian, kita nak didik masyarakat ataupun anak-anak didik kita. Yang ini semua boleh guna, orang Islam boleh, non-Muslim pun boleh share melalui experience hidup. Experience. Betul ke cakap putih ni, cikgu bahasa Inggeris tengok ni. Kan? Kita guna pengalaman hidup untuk didik manusia. Kan orang kata apa, pengalaman tu benda yang paling mahal kan. Macam saya sejak balik Mesir tahun 98 sampai hari ni 2020, alhamdulillah syukur atas doa tuan-tuan juga, dah 22 tahun saya berceramah. Kan? 22 tahun dah saya ceramah. Maknanya saya boleh share, adalah pengalaman, saya dah jumpa macam-macam manusia,
macam-macam orang, macam-macam soalan, macam-macam pengalaman kan, pengalaman. Jadi kita nak didik masyarakat ni boleh dengan pengalaman hidup yang kita ada. Kita mungkin ada pengalaman hitam, pengalaman pahit, pengalaman manis, pengalaman suka, duka. Just for sharing, saya rasa tak ada masalah. Kita share dengan anak didik. Kan? Contoh, cikgu dulu pernah putus cinta. Contoh. Kan? Itu pengalaman. Cikgu dulu pernah kemalangan, pernah tersepit masuk bawah lori. Cikgu dulu pernah main bola, jadi juara sekolah. Contoh, pengalaman. Kita sharingkan pengalaman itu untuk mendidik manusia. Tak kira lah pengalaman tu, orang kata pengalaman yang manis, yang tak manis, yang hitam, yang gelap ke putih, cerah ke apa. Bismillah. Share untuk sharing. Supaya anak didik kita belajar dari pengalaman kita. Dan ingat satu benda lah sahabat sekalian, kita nak kita nak didik manusia ni, kita tak usah pedulilah apa orang cakap. Ya. Cakap-cakap yang orang kata tak ada manfaat, cakap-cakap menyindir-nyindir, perli-perli ni tak payahlah, kita just ignore je lah. Tak masuk kiri keluar kanan macam tu lah. Sebab kita nak puaskan hati manusia kan, sampai kesudah, sampai kiamat dia takkan puas. Saidina Ali kata mustahil kita mampu memuaskan manusia serentak dalam satu masa. Pagi ni saya kuliah, saya dijemput ceramah dekat live ni. Saya nak puaskan hati berapa ramai yang tengok ni kan. Lebih kurang ada berapa ni? 40 lebih kurang lah yang saya tengok ni. 40 orang yang tengah menonton live kita ni. Nak puaskan 40 orang ni, mesti ada tak puas hati punya. Alah, ustaz ni macam bagus ya kan. Contoh. Saya tak tuduh tuan-tuan tu. Ini contoh. Kita nak puaskan hati manusia. Buatlah apa pun, benda baik, benda jahat, apatah lagi. Buat benda baik pun orang akan cakap. Mesti ada orang cakap. Kita didik cikgu tak? Kita didik anak kita. Mak ayah tak serang cikgu. Serang cikgu. Apa mak ayah tak kata pada guru-guru? Baru ni timbul isu pula kan. Kata guru-guru makan gaji buta lah apa. Sedap je mulut kan. Nak dia sumbat Cilibor masalah mulut dia tu. Kan? Sedap je mengata ke cikgu kan. Saya pun terasa kat tuan-tuan. Saya pun cikgu kat. Ustaz kan. Itulah, tapi tak ada hari ustaz. Kan. 16 Mei ni hari guru je. Jadi ustaz tompang je lah dekat hari guru tu no. Boleh tak kita tompang-tompang sikit. Jadi nak bagi puas hati tak, dia takkan dapatnya. So yang penting kita buat saja. Based on pengalaman hidup. Kan, pengalaman hidup kita share. Sebab apa? Pengalaman tu sangat mahal lah. Kan? Sangat mahal. Saya ambil contoh macam ni. Kita buka Quran, ada satu surah namanya surah Luqman. Surah Luqman. Ini boleh Ustaz Omar, saya tambah sikit lagi. 5 minit lagi saya habiskan. Lepas tu saya tengok soalan, saya cuba jawab lah mana yang ada. Setakat saya mampu lah, saya tak mampu, saya suruh Ustaz Omar jawab. Kan? Jadi sikit lagi saya nak habiskan sikit lagi. Experience tadi tu. Pengalaman hidup lah. Sahabat sekalian. Surah Luqman dalam Quran. Ada satu surah kan, namanya surah Luqman. Surah Luqman. Baik. Surah Luqman ni cerita pasal Luqmanul Hakim. Satu orang manusia yang tak pasti zaman mana dia hidup, tapi dia satu orang yang sangat hebat. Sangat hebat. Okey, 10-15 minit pun okey. Saya cuba insya-Allah. Seorang yang sangat hebat. Walaupun ada yang mengatakan riwayatnya Luqmanul Hakim ni dia orang kulit hitam. Macam orang, minta maaf sebutlah, macam orang negro Afrika tu lah, orang kulit hitam. Tapi dia orang yang sangat hebat, sangat genius, sangat bijaksana, sangat cerdik. Terutama mengajar kita mendidik anak-anak tu macam mana.
Sebab itu kita nak didik anak boleh refer pada surah Luqman kan. Tengok macam mana dia ajar. Saya nak ambil satu kisah yang terkenal. Yang terkenal. Ya, yang terkenal. Iaitu macam mana Luqman mendidik anak dia tentang perangai manusia. Kan, macam mana nak didik manusia. Luqman beritahu ke anak dia, wahai anakku, ya bunaya, wahai anak kesayanganku, jom ikut ayah. Ayah nak ajar kamu macam mana tabiat manusia, kita buatlah macam mana pun semua orang akan cakap. Anak dia kata, okey ayah, jom jalan. Diorang pun berjalan berdua dengan seekor keldai atau himar dia panggil. Ini cerita terkenal lah. Mula-mula Luqman Al-Hakim kata pada anak dia, wahai anak, kamu naik atas keldai ni, ayah akan tarik. Kamu naik, ayah tarik. Lalu naiklah anak dia, lalu satu kampung. Orang kampung bercakap. Dia kata, ini bengong punya anak. Ini anak durhaka. Engkau sedap-sedap naik atas keldai, bapak engkau pula engkau suruh tarik. Banyak cantik muka, kena maki tuan-tuan. Padahal tak tahu apa cerita pun. Kan? Luqman suruh anak dia naik dulu. Sekali Luqman kata, anak tengok orang dah cakap dah kat kita. Sekarang ni kau turun, ayah naik. Lalu kampung lain pula. Sama tak? Ini bapak tak guna. Budak kecil dia suruh tarik, dia sedap-sedap atas keldai tu berjalan. Kan? Beringguk-ingguk atas keldai tu. Apa punya bapak macam ni. Nampak? Bercakap lagi manusia kan? Tak kena juga. Luqman kata, sekarang ni kita naik dua-dua sekali. Kau naik belakang ayah, kita naik keldai ni berdua. Sampai kampung ketiga orang bercakap kan? Apalah manusia zalim macam ni. Keldai ada kecil, naik sampai berdua, kau nak bunuh ke keldai ni? Bercakap pula, padahal tadi dah naik dah seorang-seorang kan? Bercakap juga. Dah kali Luqman kata, anak kita turun. Kita tak payah naik, kita tarik je keldai ni. Akhirnya, lalu kampung keempat, diorang tarik keldai. Orang kampung bercakap, ini manusia bodoh, ada keldai tak nak naik. Ada keldai tak nak naik. Nampak kan? Naik kedai salah, naik berdua salah, naik seorang salah, tak naik pun salah. Kan? Itulah manusia tak. Kita buat apa pun tuan-tuan, orang akan cakap juga. So tak usah peduli lah orang cakap apa tak. Mak ayah nak mengamuk ke apa, biar kat dia. Kan? Kalau mak ayah cakap banyak sangat, datang sekolah mengamuk, suruh dia jadi cikgu kat sekolah tu. Boleh tak? Minta maaf tuan, gurau sikit. Baik, itu nombor 4 tu. Saya nak habiskan nombor 5. Panduan mendidik jiwa manusia ni ialah selain experience kita, pengalaman, ilmu dunia yang kita sebut tadi, hadis dan Quran. Yang kelima ialah melalui alam sekitar. Environment. Kita didik manusia dengan persekitaran. Kan? Kita didik manusia dengan persekitaran. Contoh dia apa? Sekarang ini kita sedang dididik oleh Allah dengan COVID-19. Banyak ulama sebut Allah takdirkan berlaku COVID ni, tak kira lah. COVID ni, ialah kita percaya Allah yang atur lah. Cuma asbab tu, ada yang kata virus ni orang buat lah, apalah, daripada kelawar lah, daripada pihak tertentu yang mereka cipta virus lah, macam-macam lah. Kan? Itu biarlah. Itu biar masing-masing buat kajian lah. Kita pun tak reti benda tu. Cuma nak sebut, ulama kata bila Allah hantar coronavirus atau virus COVID-19 ini, sebenarnya Allah nak didik manusia. Allah nak tarbiyah kita, Allah nak ajar kita, dan paling mustahak, ibaratnya kata ulama, Allah nak reset kembali muka bumi yang sedang kita pijak pada hari ini. Allah nak reset balik bumi bagi jadi segar bugar balik. Kan banyak kita tengok berita rencana air sungai dah mula jernih, ozon yang berada di lapisan langit bumi kita ni dah mula menebal balik sebab kurangnya pencemaran kilang-kilang yang tidak beroperasi selama beberapa bulan ke belakang baru ni. Yang ni baru start nak kerja balik kan. Berapa bulan daripada Januari tu hari, kilang tak operasi. Satu dunia tau, bukan Malaysia saja. Satu dunia.
jadi sungai jadi bersih, alam jadi segar, udara jadi cantik. Allah nak reset bumi. Dan Allah sebenarnya dia nak didik kita supaya balik pada dia. Dan bila jadi PKP ni, PKP ni bagi orang lelaki maksud dia pakai kain pelikat. Allahu Akbar kan. 24 jam kain pelikat je kat rumah, sampai bini pun nak lemah dah menengok kan. Dah tak seluar dah, pakai kain pelikat aja. Senang nak gulung tak? Senang nak gulung. Tu makna PKP bagi abang-abang suami kita ni. Pakai kain pelikat tak? Jadi nak sebutnya apa? Bila jadi benda ni, Allah didik kita. Pertama balik pada dia, kan. Balik pada dia. Yang kedua, Allah nak kita tengok family kita betul-betul. Masa duduk dalam rumah ni, baru tahu anak kita macam ni perangai dia, bini macam ni, suami macam ni, anak nombor 3 macam ni, anak nombor 10 macam ni. Kok adalah sampai 10 anak kan. Kita tahu dah. Lepas tu baru tahu, ya Allah, susahnya bini aku kalau duduk di rumah 24 jam bekerja. Baru tahu, baru sedar. Selama ni tak nampak kita pergi pejabat. Kita pergi sekolah, bini kat rumah. Kan? Bini masak, basuh baju, lipat kain, sidai kain, jemur kain, gosok kain, semua dia buat. Bila dah duduk terperap, baru tahu, ya Allah, macam ni rupanya bini aku dah. Baru tahu. Barulah datangnya kasih sayang pada keluarga. Dan lebih hebat, baru tahu level encik-encik suami yang ada sedang menonton ni, rupa-rupanya boleh menjadi imam satu rupanya. Kan? Boleh menjadi imam yang hebat. Sebelum ni ramai yang komen kat saya, dia kata, Ustaz, tahun-tahun dulu Ustaz Ramadan kita tak boleh bersalam dengan imam Ustaz. Tahun ni boleh cium tangan lagi Ustaz. Nak sangat kan? Tahun-tahun dulu kita komplain Tok Imam baca tak sedap, Tok Imam baca surah yang sama je. Tahun ni padan muka korang. Yang padan muka aku sekali. Kan? Baru tahu penangan jadi Tok Imam tu. Kan? Kita belajarlah. Benda ni Allah suruh kita belajar. Allah suruh kita muhasabah diri. Ingat, baru-baru ni kita tengok kematian almarhum Tuan Guru Datuk Ismail Kamus. Kan? Tok Guru yang paling kita sayang. Antara yang kita sayang. Dalam ramai-ramai ulama' yang ada di Malaysia ni kan. Dia yang antara hebat juga. Jadi, ada satu lah saya tengok kuliah dia yang betul-betul saya rasa menyentap jiwa kita. Dia kata apa? Dia kata kematian itu tidak menakutkan. Kematian tidak menakutkan. Tetapi yang menakutkan kita ialah, dia kata macam ni, kehidupan di dunia ini tidak menakutkan. Sangat. Tetapi yang menakutkan kita ialah kehidupan selepas kematian. Allahu Akbar, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian. Itu yang paling takut sebenarnya. Hidup selepas mati besok. Yang itu yang paling takut. Hidup atas dunia ni tak risau sangat tak. Tak apa lagi. Susah-susah boleh minta tolong anak bini. Mak mentua, pak mentua boleh tolong. Kawan-kawan, anak murid, jiran, guru besar boleh tolong. Kan? Dalam kubur siapa nak tolong kita tuan? Kan? Hebat. Itu yang Tok Guru pernah sebut pada kita insya-Allah. Baik. Itu sikitlah tuan-tuan, ibu-ibu, guru-guru, pada pendidik sekalian yang saya boleh share sikit pada pagi inilah. Di mana saya ringkaskan balik, untuk mendidik jiwa manusia ni, dia memerlukan tahap kesabaran yang sangat tinggi sebenarnya. Kan? Tahap kesabaran yang paling tinggi, yang paling besar, yang paling agung. Dan cerita mendidik ni kena sabar banyak. Kan? Kena sabar, kena kuat, kena redha, telinga kena tebal, kan? Kena tahan cacian, makian manusia. Kita buat apa pun dah habis baik, orang kata juga kan. Nak buat macam mana? Sabar je lah. Sabar je lah kan. Jadi ringkasnya nak didik jiwa manusia, pertama dengan Quran,
Yang kedua dengan hadis Nabi atau sunnah atau akhlak Nabi. Yang ketiga dengan ilmu dunia yang kita ada ni. Ilmu psikologinya, ilmu pendidikannya, segala ilmu lah. Yang keempat dengan pengalaman hidup kita sendiri, experience hidup kita. Kita boleh guna untuk didik anak-anak bangsa, anak murid kita sendiri. Dan yang kelima tadi, pendidikan melalui dipanggil alam sekitar. Dengan dunia yang Allah dah jadikan, apa yang sedang berlaku hari ini, dan yang menyebabkan banyak benda yang kita belajar sebenarnya, insya-Allah. Baik, sahabat, saya nak tengok sikit kok ada soalan ni. Kalau ada lah, kalau tak ada lagi bagus sebenarnya. Baik, jap. Tadi macam ada nampak tadi. Lemak, dah tak ada. Tadi ada saya nampak macam soalan mana tadi yang tanya pasal Quran, pasal istiqomah tadi tu. Hilang dah. Ni. Dapat. Saya nak tanya perkara yang paling susah dalam diri manusia ini, termasuk diri saya, adalah istiqomah. Ustaz ada panduan atau tips untuk meningkatkan istiqomah dalam diri? Sebagai contoh, baca Quran, solat sunat dan solat solat berjemaah. Terima kasih Amir Firdaus. Macam mana tips kita untuk istiqomah? Istiqomah ni, sahabat sekalian, antara benda yang sebenarnya paling susah dalam hidup kita. Kan? Dalam Islam dia panggil apa juga ibadah yang kita buat, yang paling cantik kata Nabi, sedikit tetapi istiqomah. Sedikit tetapi istiqomah. Istiqomah ni makna berpanjangan, berkekalan, berterusan. Baca Quran satu hari, satu muka saja, tapi every day, setiap hari kita baca, itu terbaik. Sedekah sehari RM5 umpamanya, hari-hari sedekah, itu terbaik daripada sekali bagi 100, 2 tahun depan pula baru bagi balik. Itu pun baik daripada langsung tak bagi apa-apa. Kan? Cuma macam mana nak istiqomah? Pertama, dia sebenarnya disiplin atas diri kita. Disiplin. Tak ada disiplin, apa kerja pun takkan jadilah. Kan? Dia mesti disiplin. Kita dah atur dah jadual. Disiplin satu, lepas tu planning kena ada, planning. Perancangan. Contoh, aku setiap hari lepas subuh kena buka Quran. Mengantuk ke, rasa nak pitam ke, rasa nak gugur syahid fisabilillah ke apa, rasa dah tak larat pun, satu hari mesti satu muka. Lepas subuh itu time dia. Ikut yang tu, insya-Allah istiqamah. Contoh lah. Aku tiap-tiap lepas asar selawat pada Nabi 100 kali. Kok mana sibuk kelang kabut, tersangkut jam ke lepas asar, 100 kali settle. Kena plan, dan nombor 2, disiplin. Dua ni ada, insya-Allah istiqamah. Selain berdoa, minta, ya Allah bagilah aku kekuatan, kan? Bagilah aku kekuatan untuk buat kerja-kerja baik di dunia. Ya Allah, bagi aku kekuatan dalam mendidik anak-anak bangsa. Tak kiralah Melayu, India, Cina ke siapa. Semua tu anak didik aku, ya Allah. Tolong bagi aku kekuatan. Minta doa. Sebab kita ni lemah, sahabat sekalian. Kita ni sangat lemah dah. Jadi kena minta. Wallahualam. Ada lagi Ustaz Omar? Ada? Kalau tak ada, terima kasihlah yang menonton, yang share, yang komen-komen, yang bersama kita dari mula sampai habis, yang mendengar, yang dengar sambil baring. Ada dengar sambil baring tak? Dia nak sambung tidur Qailullah ada kejap lagi. Kan? InsyaAllah. Terima kasih Farah Fatin, tolong catatkan apa yang Ustaz sebut tadi. Ada satu lagi. Silakan Amir. Amir Firdaus. Mana satu lagi tu?
Ada? Tak keluar apa? Sedang menulis. Confused tentang sedekah. Okey. Apa yang confused tu? Encik Amir kita. Confused tentang mana tu? Abang Mai Sat. Abang Mai Sat. Confused tentang mana sedekah tu? Adakah sedekah ini perlu dizahirkan atau disembunyikan? Okey. Itu soalan dia. Baik. Sedekah yang paling terbaik sebenarnya yang Rasulullah sebut, tangan kanan bagi ibarat tangan kiri tidak tahu. Kan? Tangan kanan bagi, ini kanan walaupun mungkin nampak macam kiri kot, terbalik kan. Tangan kiri tak tahu. Itu yang paling terbaik lah. Maknanya cantik sedekah ni kita sembunyikan. Itu kalau mampu buat macam tu, itu paling terbaik sekali. Contoh, minta maaf saya sebut orang kampung saya arwah abang. Arwah abang Bocin ni orang kampung saya, di Gombak. Saya pun duduk Gombak. Dulu saya duduk Gombak lah. Baru 3-4 tahun ni saya pindah Sarjana Utama Sungai Buloh. Jadi arwah abang ni, cuba tengok hebat kan. Bila dia meninggal, cuba tengok. Ramai ulama datang, masjid penuh semain jenazah. Sampai hari ni orang pergi kubur dia lagi. Padahal tak kenal pun kan. Tak siapa-siapa dah. Tapi orang hadiah Fatihah lagi ke dia. Orang doakan dia. Dan bila dia mati, baru orang tahu sedekah dia macam mana dah. Dia belanja satu kedai makan. Dia sponsor rumah anak yatim. Budak tahfiz. Ibu tunggal. Sponsor orang pergi sekolah anak-anak. Orang susah. Siapa pun tak tahu. Dah mati, baru tahu. Nampak? Itu hebat lah. Baik. Yang kedua tadi, boleh tak sedekah ni kita zahirkan, tunjuk. Macam orang masuk Facebook kan, individu pergi sedekah, buat masuk Facebook. Alhamdulillah, hari ni NGO kami berjaya memberi sumbangan pada penduduk di sekian-sekian. Tunjuk gambar beras apa. Ulama kata boleh, tapi syaratnya ketat. Boleh. Syarat pertama, niat tunjuk tu supaya orang lain boleh tiru. Bagi semangat dekat orang. Baguslah sekolah Seksyen 13 ni bagi bantuan ke anak orang asli. Contoh tak? Kita pun keluar Facebook kita. Boleh. Dengan niat supaya orang lain tengok, orang lain ada semangat nak tiru macam kita. Besar pahala. Dan syarat kedua, ni payah sikit lah. Ini bahaya tuan. Ulama kata boleh pertama dengan niat supaya orang boleh tiru. Yang kedua jangan mengaibkan. Jangan ada gambar yang mengaibkan penerima itu. Macam contoh gambar dia pakai baju koyak ke, nampak aurat ke, tak salah tutuplah muka dia. Jangan tunjuk wajah sebenar dia. Bolehlah gambar love ke apa kan. Untuk jaga aib. Itu ulama pesan. Dan yang ketiga, boleh tunjuk-tunjuk kalau kita boleh jaga hati kita. Itu yang paling susah sebenarnya. Katalah saya tunjuk tak? Saya tunjuk. Saya derma dekat anak yatim. RM1,000. Masuk Facebook tak? Boleh. Dengan niat orang tiru dan tidak mengaibkan penerima boleh. Tapi nak jaga yang tu. Nak jaga yang apa tadi? Hati. Jangan. Saat lagi orang puji, Ustaz Rahim Nasir bagus Kalau 1,000 orang puji tak goyang tuan. Goyang. Jangan cakap ustaz ke ulama, kalau orang puji 1,000 orang komen, baguslah ustaz ni, kemaslah ustaz ni, ahli syurga lah ustaz ni. Tuan-tuan, goyang tuan-tuan, jangan buat main. Habis pahala sedekah lah. Itu yang kita takut sekali. Itu yang ulama ulama bincang dan ulama pesan. Boleh si apa tadi tu? Azmi Baik, kata ada satu lagi soalan terakhir lah. Terima kasih Amir tanya soalan tadi.
Norahaziah. Satu lagi soalan, Ustaz boleh tak kongsi doa untuk jadi pendidik yang sabar? Kan? Kongsi doa doa ni ialah doa ni sebenarnya atas kita lah kan. Doa khusus tu saya tak pastilah. Tapi kita doa lah. Hari-hari kita doa. Hari-hari kita minta pada Allah, ya Allah, Engkau lebih tahu tugas aku ni mendidik, ya Allah, anak bangsa aku yang macam-macam perangai. Kau beri aku kekuatan, ya Allah, beri aku kesabaran, berikan aku petunjuk, kuatkan jiwa aku, iman aku, ya Allah. Kita boleh doa begitu. Kan? Sebab doa yang terbit daripada hati kita itu lebih mahal sebenarnya daripada doa yang kita copy paste tu. Kan? Doa yang betul-betul terzahir daripada jiwa kita. Sebab itu saya pesan yang terakhir lah untuk sahabat pendidik-pendidik yang saya kasihi, yang saya sanjungi sekalian, guru-guru yang ada ni, cikgu, teacher semualah. Ya. Pertama, setiap hari kita keluar rumah, pergi sekolah ya. Memanglah pergi sekolah, dah nama pun cikgu kan, takkan pergi pasar lah. Ustaz benda pening ni, lama benar cakap ni kan, bateri dah weak. Seronok dengar perkongsian Ustaz hari ni. Terima kasih lah banyak. Saya tak ada benda pun, saya goreng-goreng je sampai hangus, kita berhenti lah. Baik, macam ni saya nak tutup. Pertama, setiap hari kita pergi sekolah, pergi kerja, niat kerana Allah. Every day. Keluar rumah saja, ya Allah, aku pergi sekolah hari ni kerana Engkau, ya Allah. Tiap-tiap hari kita refresh niat, kita renew niat kita every day. Tak ada masalah. Supaya kita ingat, aku pergi sekolah ni bukan seperti mana yang didakwa oleh setengah mak ayah di luar sana yang menuduh cikgu-cikgu makan gaji buta. Macam tu tak. So hari-hari kita niat, ya Allah, aku pergi sekolah ni kerana Engkau, ya Allah. Aku didik anak bangsa ni kerana Engkau. Yang kedua, bismillahirrahmanirrahim, ta'ala Allah. Jangan tinggal berserah, bertawakal pada Allah. Yang ketiga, kalau nak doa sangat daripada sahabat yang minta tadi kan, saya pun lupa namanya, sedap sangat tu. Dah tak ingat dah ni, kan, mana entah hilang dah. Norahaziah. Norahaziah Abdul Razak. Tu kan. Baik. Doa. Saya macam ni, saya share sikit lah. Sebab dah tanya doa kan. Saya hari-hari saya amalkan doa. Sebab saya pun hari-hari keluar kan, pergi ceramah seluruh negara ni. Kan, tak adalah hebat mana pun. Kadang orang Johor panggil kita pergi, orang Kedah panggil kita pergi, Sabah Sarawak panggil pun kita pergi kan. Yang tak panggil lagi Kutub Utara je setakat dengan Kutub Selatan. Kalau yang tu panggil memang aku tak pergi punya lah. Memang beku kat sana kan. Jadi saya selalu doa macam ni. Sama ada lepas solat pun kita baca. Tapi yang saya selalu buat tiap kali nak keluar rumah, tiap kali nak start kereta, start motor, naik kenderaan, kita nak bergerak, dua doa jangan tinggal. Yang pertama, ya Allah, permudahkan segala urusan aku sepanjang hari ini. Permudahkan segala urusan aku sepanjang hari ini. Permudahkan segala urusan aku sepanjang hari ini. Dan nombor dua, saya selalu minta, ya Allah, selamatkan perjalanan aku pergi dan balik, ya Allah. Pertama, minta Allah mudahkan segala urusan harian kita. Dan yang kedua, minta Allah selamatkan perjalanan kita. Ini sangat penting, tuan-tuan, ibu-ibu, cik-cikgu sekalian. Sebab kita tak tahu nak jadi apa atas jalan. Baru ni korporal polis kita meninggal kan, kena langgar adik orang mabuk, meninggal. Tak tahu, kadang orang langgar kita terbabas. So apa pun minta keselamatan, pergi dan balik. Wa imma rumah dengan sekolah kita berjalan kaki saja, doa juga. Dan yang kedua, minta permudahkan. Kalimah perkataan susah, penat, letih, leceh, payah, ini semua buang. Perkataan negatif tu buang. Kan, kadang orang jumpa kami, Ustaz, kata, Ustaz, susah lah Ustaz. Satgi datang seorang,
Susahlah Ustaz. Susahlah Ustaz. Tuan-tuan tahu apa jadi? Lama-lama Ustaz yang susah tau. Kan? Dah seorang datang susah. Seorang datang susah. Seorang datang susah. Bila yang senang? Jadi buang perkataan letih. Tak payah sembang bab letih. Semua orang letih. Perdana Menteri pun letih. Menteri-menteri pun letih. Ketua KKM pun letih. Frontliner pun letih. Kita rakyat di bawah pun letih. Siapa yang tak letih? Tak ada siapa. Semua letih. So tak usah wirid perkataan letih. Letihlah Ustaz. Letihlah Ustaz. Letihlah Ustaz. Lama-lama Ustaz yang letih. Kan? Jumpa guru besar letih guru besar. Penat guru besar. Lama guru besar yang penat tau. Jangan buat main. Jadi tolong. Dari sudut doa itu saya boleh share. Dan satu lagi tips yang terakhir saya suka kongsi. Daripada tadi terakhir. Tapi tak berhenti-berhenti kan. Itu masalah pendidik. Bila boleh bercakap tuan, tak sedar ke diri lah. Ini betul-betul lah. Ini bukan cobaan. Ini betul-betul punya. Kan? Yang terakhir sekali tuan-tuan. Apa tadi? Saya pun dah terlupa dah. Lupa terus tuan. Jam terus otak. Yang terakhir saya nak sebut gini. Tadi saya sebut apa tadi? Doa tu kan. Minta Allah selamatkan perjalanan kita pergi balik. Dan minta Allah permudahkan. Dan seperkara yang paling penting sebenarnya ialah apa pun yang kita buat, hubungan kita dengan Allah jangan putus. Dan saya nak share satu lagi amalan. Dalam hidup, jangan tinggal istighfar dan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua ni everyday tolong buat. Berapa banyak nak selawat Ustaz? Setakat mana yang boleh. Berapa banyak nak istighfar Ustaz? Setakat mana yang boleh. Dia tanya pula, Ustaz satu hari buat berapa? Macam ya je ni. Kan? Kalau tanya saya, setiap hari saya cuba buat istighfar 300 kali. Sekejap je tuan, bukan lama pun. 10 minit siap dah. Selawat pun saya cuba 300 kali atau lebih lah. Dia lagi banyak, lagi bagus kan. Sebab fadilat dia sangat besar. Ya. Tak percaya, tuan-tuan amalkan je lah. Istighfar, selawat setiap hari, jangan tinggal. Jangan tinggal. Sebab itulah link kita dengan Allah dan Rasul. Dan mudah-mudahan apa yang saya cuba sharekan pada pagi ini dapat kita sama-sama ambil pengajaran, iktibar. Saya minta maaf banyak-banyak. Itulah yang saya cuba dapat sampaikan pada pagi ini. Sama ada tuan-tuan boleh terima ke tidak, faham ke tidak, itu saya tak tahulah. Yang memahamkan Allah Ta'ala. Kerja saya bercoloteh ajalah. Kan, kerja saya bercakap. Terima kasih banyak sahabat sekolah saya, Mas Linda, Taib. Saya dengar orang panggil dekat emas. Maknanya dah berumur lah tu. Bukan 26 dah, 46 tahun insya-Allah. Jadi terima kasih Mas sudi jemput saya pada pagi ini. Saya minta maaf banyak atas kelemahan menyampaikan ilmu. Itu yang saya mampu. Inilah cara saya. Di mana pun orang panggil saya kuliah, itulah caranya. Dan tuan-tuan yang nak menyambung dengar kuliah saya, boleh dengar. Boleh like page saya, Ustaz Rahim Nasir. Dan boleh tengok kuliah saya setiap hari. Tapi petang ni tak adalah, saya ada urusan sikit. Setiap hari ni boleh Ustaz Omar saya iklan sikit. Kuliah saya ni setiap hari sepanjang PKP sampai 9 Jun nanti, pagi dan petang. Kuliah subuh pukul 6.30, petang pukul 6 setiap hari insya-Allah. Cuma untuk petang ni tak adalah, saya ada urusan. So kita akan jumpa kuliah subuh besok lah. Kuliah subuh besok insya-Allah. Jadi siapa yang berminat boleh tengok dalam Facebook saya, Ustaz Rahim Nasir. Boleh like page tu. Ataupun audio kuliah pun ada. Audio kuliah ni saya punya, kita punya main lah. Saya salah seorang penasihat kepada Facebook audio kuliah. Audio kuliah ni dia cerita, dalam dia ada ceramah saja. Kuliah live, semua ada dalam tu. Kan? Kita ada 200,000 followers insya-Allah. Jadi tuan-tuan boleh masuk sebahagian daripadanya lah. Ya. Jadi saya minta maaf terlajak masa. Itu saja yang boleh saya share.
yang baik, yang benar daripada Allah. Terima kasih sekali lagi pada semua yang share, yang komen, yang bertanya soalan, yang mencatatkan. Terima kasih Daniel Kool yang mencatatkan istighfar dan selawat 300 kali itu. Kita sama-sama amalkan, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati hidup kita, kan? Tak ada apa yang lebih bernilai dalam hidup kecuali Allah rahmati, Allah berkati kita. Dan saya doakan 10 akhir Ramadan ini kita buat pecutan akhir dan insya-Allah lah Allah bagi kita kelebihan Lailatul Qadar, insya-Allah. Terima kasih. Yang baik, yang benar daripada Allah, yang kurang kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Abdul Rahim bin Muhammad Nasir atas perkongsian wacana ilmu yang disampaikan oleh beliau tadi. Mudah-mudahan hadirin penonton sekalian boleh mendapat manfaat daripada perkongsian tadi. InsyaAllah tadi ada 5 tips tak silap saya. Nanti boleh tengok kat komen tu ada orang catat. Jadi saya rasa sekadar itu daripada kami Panitia Pendidikan Islam Sekolah Kebangsaan Seksyen 13. Mudah-mudahan Ramadan 10 hari yang terakhir ni kita manfaatkan, kita gunakan untuk mencapai takwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jadi saya harap mungkin ni tuan-tuan dan puan-puan penonton tak serik lagi untuk menonton di Facebook Live Panitia Pendidikan Islam. InsyaAllah kalau ada lagi wacana-wacana selepas habis diskusi ataupun lepas raya atau wacana raya kan, kita dah kami akan kumpul untuk warga sekolah Seksyen 13. Jadi pada itu daripada saya, kalau salah silap mohon maaf. Dia banyak cakap tu dia. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahim.